Boleh bonda. Okay. Sekarang Mm-mm. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Syafiq. Sama-sama bonda. Lemak merdu so baca doa. Okay. Hari ni kita present topik seterusnya. Okay, by the way, minggu ni Jumaat kita ada program kan. Macam boleh cakap dalam grup. Kita akan ganti tu kelas ke minggu 14. Sebab minggu 14 tu you all dah start busy, nak study. Better kita habiskan kelas co-curriculum awal. Nanti hujung-hujung tu dah tak ada kelas dah. You dah free. Okay, topik kita hari ni counselling lanjutan, betul? Counselling lanjutan, teori counselling. Okay, teori REBT dulu. Siti Nurain dengan Umarul kan? Benda. Okay, go. Okay, untuk grup pertama, sebab nanti grup pelajar perempuan ni ramai kan? Untuk grup pertama yang soal, nanti boleh chat kat grup. Untuk guna ambil attendance. Dah boleh start ke bonda? Boleh Ain. Okey. Assalamualaikum. Saya Siti Nur Ain dengan Umar Siddiqui akan membentangkan tentang teori REBT. Okey, apa itu REBT? REBT ni maksud dia Rational Emotive Behaviour Therapy. Ia sejenis bentuk terapi yang dapat membantu mengenal pasti kepercayaan tidak rasional dan corak pemikiran negatif yang boleh membawa kepada isu emosi atau tingkah laku. Ia diperkenalkan oleh seorang pakar psikologi iaitu Albert Ellis pada tahun 1950. Sebaik telah mengenal pasti corak ini, ahli terapi akan membantu membangun strategi untuk menggantikannya dengan corak pemikiran yang lebih rasional. Yang REBT ni dia sangat membantu terutamanya untuk orang hidup dengan pelbagai isu termasuk keburukan, kebimbangan, ketagihan, fobia, perasaan marah atau bersalah yang melampau, tabiat pemakanan yang tidak teratur dan juga masalah tidur. Okey, seterusnya. Bonda ada nak kena buka cam ke bonda? Buka lah Umarul dengan Ain. Pasal tutup. Okay. Sekejap. So teori. Okay, tak. Sekejap. Ingat lain Buka cam dulu. Hujan tak ada ke apa. Jadi prinsip REBT. Okay, teori REBT ni dia terletak pada idea bahawa setiap manusia memang nak melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita kan. Kita semua ada impian kita semua ada benda yang kita nak capai. Seperti contohnya kita nak jadi pandai, kita nak jadi pemain bola sepak yang berjaya dan sebagainya lah. Tapi tak dapat dinafikan, memang akan ada satu ketika tu di mana pemikiran negatif ni akan datang kepada kita. Sebagai contohnya kita akan mempersoalkan lah kita punya apa yang kita nak capai tu. Sebagai contohnya kita nakkan kebahagiaan dengan orang ni kan, tapi kita akan fikir negatif, kita akan overthinking kan. Aku ni dah latih answer, macam mana aku nak dapat perempuan yang cantik macam dia. So pemikiran negatif tu akan mengganggu kita lah. So untuk untuk memudahkan lagi para penonton untuk faham, so kita bagi contoh dekat sini. So kita ambil contoh satu senario ni, Ali dan Rina. So Ali dan Rina ni dia dah lama berkawan, dah lama dah kenal satu sama lain. So satu hari tu Ali pun sukalah kat Rina, dia dah lama dah suka. So dan kemudian Ali buat keputusan nak confess.
Then dia pun chat lah Rina, dia message Rina, dia bagi tahu Rina, aku suka kau sebagai contohnya lah. Lepas tu dia dah send tu, tapi Rina tak balas-balas WhatsApp dia tu, message dia. Rina macam baca je, scene je, tapi tak balas, tak reply. So dah beberapa jam kemudian sampai keesokan harinya pun tak reply juga. Ali mulalah fikir bukan, dia fikir mungkin Rina tak suka dia atau mungkin Rina benci dia dan sebagainya. So hasil daripada pemikiran tu, Ali pun dia jadi sedih, jadi down. Dan lepas tu dia akan fikir jauh lagi, dia akan fikir lagi, dia akan overthinking lagi teruk lah. Dia akan fikir, mungkin aku ni single selama-lamanya, mungkin aku ni memang takkan dapat girlfriend sampai bila-bila dan sebagainya. So itu adalah contoh yang kita gunakan dalam REBT ni lah. So next. Okay, so dalam REBT kita ada gunakan satu model atau formula lah, ABC kita panggil. So formula ABC ni kita guna dia untuk kita nak extract, kita nak tarik keluar isi-isi dalam sebuah masalah tu. Contohnya seperti Kain cerita dekat ahli terapi, so mestilah pakar psikologi ni, ahli terapi ni atau kaunselor ni dia nak dapat point tu saja tau. So kita gunakan ABC ni. So A tu merujuk kepada activating event. Activating event tu adalah satu situasi yang menyebabkan pemikiran rasional tu datang lah. So dalam senario Ali dengan Rina ni, A kita, activating event kita adalah apabila Rina tak balas message Ali, itu adalah A kita. Dan ni kita akan teruskan lagi kepada B pula. B pula merujuk kepada belief atau kepercayaan kita, kepercayaan yang tidak rasional lah, kepercayaan yang negatif tu. Sebagai contohnya dalam B kita ni adalah fikiran Ali yang fikir bahawa Rina mungkin tak suka dia, mungkin benci dia. So itu adalah kepercayaan negatif tu lah. Kita ke depan lagi kepada C pula. C merujuk kepada consequences atau kesan, efek lah. Dan rata-rata memang kesannya semua buruk-buruk je. Kalau sebab daripada pemikiran yang buruk, kepercayaan yang buruk semua ni memang akan datangkan kesan yang buruk lah. So apa kesan buruk yang datang kepada Ali adalah perasaan sepi, perasaan dipalau, perasaan tidak layak dan tak cukup baik dan sebagainya. So function REBT kat sini adalah kita nak tukar otak, bukan tukar otak tau. Kita nak tukar dia punya mindset dia, pemikiran dia, mentality dia supaya dia tak adalah rasa bersalah atau dia murung dan sebagainya. So contohnya kita pujuk dia, kita cakap dengan dia, alah Ali janganlah sedih, mungkin Rina terlalu sibuk kan nak balas reply, nak balas message kau, atau mungkin kita cakap dengan Ali, alah mungkin dia Rina dah baca tapi dia lupa nak balas dan sebagainya. So itu cara REBT lah, kita nak tukar otak dia, tukar mindset dia macam tu. Next. Okay, so dia mesti ada teknik dia gunakan untuk dalam REBT ni kan. So dia ada 3 teknik. Teknik pertama dia penyelesaian masalah. Dia menyelesaikan macam dari dari A, dia dari event yang telah berlaku. Contohnya contoh situasi macam tadi kan, Rina tak boleh mesej kat Ali kan. So penyelesaian dia, kita macam as member kenalah bagi keyakinan diri dia kat dia lah. Contoh macam kita ni bagi tahu lah personality dia, personality Ali tu lah, macam dia ni baik ke, soft spoken ke. Kita bagi keyakinan ni kat dia macam contoh macam bagi tahu lah macam Rina tu macam rugilah sebab dia reject dekat Ali tu. So dia nak macam bagi sedapkan hati dekat Ali tu, bagi dia macam anggap yang tak balas chat tu macam perkara biasa je. So kalau untuk teknik kedua pula, dia teknik penyusunan semula kognitif ni, dia kalau Ali dia still rasa macam down lagi, dia just macam dia menyasarkan untuk belief, kita kena bagi dia ubah kemungkinan dia macam pemikiran dia yang negatif tu kepada positif. Macam bagi tahu yang macam tadi kan Rina dia mungkin Rina tu dia tak nak balas chat dia, mungkin dia terlupa ke, tak pun phone dia mati ke, ataupun macam Rina ni pun macam ada crush kat dia ke, sebab dia malu sebab tu dia tak balas. Macam teknik ni macam bagi dia elak Ali ni daripada overthinking lah, nak senang cerita. Tapi kalau teknik ketiga ni pula, dia macam mengatasi masalah, dia target untuk C, untuk mengatasi kesan lah. Teknik ni dia macam dia cara yang terakhir tau untuk kita nak guna kan untuk mengatasi masalah yang macam kesan buruk, macam duduk keseorangan ke, macam seorang tu jadi kemurungan ke. Nak bantu dia tu macam under hipnosis ataupun meditasi tu. Selalu tu guna 2 cara ni, selalu ahli psikologi ataupun yang pakar-pakar tertentu je. Macam kalau macam kita nak buat
teknik ketiga ni pun kita macam tak ada kemahiran lagi. So macam kepakaran macam orang ahli psikologi lah yang diorang boleh buat. So next perbandingan antara teori REBT dengan teori realiti. So REBT ni dia mengendalikan masalah dengan mengambil kira segala emosi dengan perasaan klien. Kalau realiti ni kenali masalah melalui perubahan kognitif dan tingkah laku klien saja. Yang kedua pula REBT ni dia lebih menekankan seorang individu untuk berfikir secara rasional dan membuang pemikiran negatif dalam diri dia. Realiti ni lebih menekankan untuk mengubah tingkah laku klien ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga, kaunselor REBT ni dia lebih fokus untuk mendengar masalah klien dengan teliti dengan mencari pemikiran tak rasional. Lepas tu dia membantu klien membuang kepercayaan negatif tersebut. Yang ketiga pula, kaunselor dalam realiti kan, dia akan mengajar klien untuk menilai tingkah laku sendiri dengan penuh bertanggungjawab. So kalau bandingan ni, persamaan REBT dengan realiti ni, dia kedua-dua ni nak bagi klien ni ke arah yang positif tau, tapi cara dia je berbeza. Macam REBT ni dia more kepada masalah mental ataupun dalaman lah kan, masalah dalaman kita kan. Realiti ni more kepada fizikal. Okay. Jadi pertanyaannya adalah, adakah REBT ni efektif? Jadi seperti mana yang saya baca daripada sumber-sumber kami adalah teori REBT ni memang diterima secara keseluruhannya daripada dah bermacam-macam artikel dah dalam tahun 2017, 2018 dan 2019. Banyak artikel yang dikeluarkan dan mereka semua bersepakat dan bersetuju bahawa REBT ni memang efektif, satu terapi yang efektif lah. Sebab apa dia efektif? Sebab basically REBT ni kita target dan mensasarkan untuk kepada emosi orang tu. Kita try nak twist dia punya fikiran dia punya mindset dan mentality dia supaya dia jadi lebih positif. Tak adalah dia overthinking dan sebagainya. So REBT ni merupakan satu terapi yang sangat sesuai lah kalau pesakit atau klien tu ada OCD, Obsessive Compulsive Disorder, atau masalah bersosial lah. Dia jenis tak pandai nak buat kawan atau mungkin dia takut nak berkawan dan sebagainya. Atau boleh juga kemurungan dan macam-macam lagi lah selain daripada tu, overthinking, anxiety, panic attack dan sebagainya. Semua tu REBT juga boleh digunakan lah untuk merawat pesakit yang mempunyai isu tersebut. Next. So kesimpulan REBT ni dia sejenis terapi yang lebih fokuskan pada masalah kesihatan mental yang lebih kompleks. Jika macam kita ada masalah cari cara nak untuk menukarkan kepercayaan negatif yang sering macam ada dalam fikiran kita, REBT ni dah cara yang sesuai lah untuk membantu kita. Okay, sekian daripada kita orang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Alright, thank you so much Siti Nur Ain dan Umar Rusiki. Alright, buka slide yang ABCD, slide nombor 4. Ini. Nombor 4. Okay, besar kan? Okay, yang you punya contoh ni tak baca mesej kan? Rina tak baca. Rina baca tapi tak reply. Okay, Bunda bagi contoh, Bunda nak you selesaikan sampai Contohnya ada seorang pelajar, dia memang punya akademik yang bagus. Cuma yang pertama isu yang dia hadapi adalah berpisah dengan teman lelaki dia. Contohnya pelajar ni kita panggil dia Siti Nurhaliza. Berpisah dengan teman lelaki dia Aaron Aziz. Pertama. Dan yang kedua, Siti Nurhaliza ni contohnya dia part 1, part 2, part 3, dia sentiasa dekan. Okay, tiba-tiba ketika part 4 dia tak dekan. So dia jadi down sebab dia target untuk dapat anugerah Nick Chancellor. Jadi dia murung double dia punya depression dia, iaitu kehilangan teman lelaki dan juga menyebabkan pointer dia down. Jadi macam mana you all nak selesaikan isu dia? A dulu. Okay, so saya try lah. Pada saya, kalau A dia atau activating event yang atau situasi yang menyebabkan perasaan tidak rasional atau benda negatif tu datang adalah satu, dalam situasi ni lah adalah bila Rina break atau putus dengan boyfriend dia tu, itu antara salah satu activating eventnya lah. Satu lagi adalah
apabila dia somehow dia punya pointer dia jatuh kan, atau dia tak dapat buat dengan baik dalam exam. So itu adalah activating event dia yang menyebabkan dia jadi yang menyebabkan dia akan menyebabkan datangnya lah pemikiran tidak rasional tu. Itu A dia pada saya. Okey, pemikiran tidak rasional dia adalah dia ada tendensi untuk membunuh diri Oh, dan Bunuh mencederakan diri dia. oh. Jadi, So itu pemikiran tidak rasional. Dia rasa macam dia tak berguna lah benda. Okay. So macam yang Bonda kata, kepercayaan tidak rasional dia adalah B, belief tu adalah kepercayaan tidak rasional lah yang kita maksudkan. Macam yang Bonda kata, dia rasa nak bunuh diri, dia rasa diri dia tak berguna dan sebagainya. Saya rasa itu merupakan itu B ke C, tak pasti. Tapi yang pastinya C-nya kesan daripada seluruh senario yang Bonda bagi tahu tu adalah mungkinlah dia try attempt atau percubaan untuk bunuh diri itu adalah kesan yang datang daripada pemikiran negatif dia tu. betul? Okey, macam mana you all nak dispute dia dekat D? Oh. D tu kemuncak dia. REBT tu D tu kemuncak dia. Kita dah tahu isu dia, kita dah tahu belief system dia, irrational belief system. Pastinya dia bukan orang yang rasional. Dia berfikir dalam keadaan yang tidak rasional. So dispute ni, Macam mana awak nak dispute dia? dispute tu maknanya macam kita nak ubah dia punya pemikiran tu yang benda. Macam mana awak nak ubah dia? Okay, ni kalau saya lah. Contoh kita settlekan satu kes. Dia ada 2 kes. Pertama, pointer jatuh. Dan yang kedua, kena tinggal boyfriend. Okay, kalau saya lah about yang tinggal boyfriend tu, kalau cara saya akan nasihat kawan saya cakap saya akan cakap relax lah, Mamat tu bukan handsome mana pun lah, macam tu lah, saya akan cakap yang tu. Mamat tu bukan handsome mana pun, melambat lagi lelaki lain kat luar sana yang handsome, lagi pandai, lagi menarik daripada boyfriend kau ni kan. Relax lah, benda tu orang kata mungkin dia bukan jodoh kau, itu cara saya. Lepas tu kalau bab pelajaran pula, bab pointer jatuh tu pun saya akan sejukkan lagi hati dia. Saya cakap benda kita boleh ubah kalau kau gagal sekarang tak bermakna kau akan gagal selama-lamanya. So just keep trying, usaha lagi, belajar lagi, buat exercise lagi banyak dan sebagainya. Tak apa, kalau kau rasa kau seorang-seorang jangan risau, aku akan belajar sekali dengan kau. Macam tu, itu cara saya lah untuk kalau nak sejukkan hati dia. Okay, itu cara pendekatan sebagai rakan sebaya kan. Okay, Siti Nur Ain? Pendekatannya kan, kalau nak dispute dia, tapi itulah, apa yang saya fikir pun macam Umaru juga. Dia, yalah, sebab fikir balik kan, kalau ada macam, kalau tinggal boyfriend pun, dia macam tak penting pun dalam kita punya hidup. Kita kena macam, kita kena fikir bagi juga. Dia penting, bagi Ain tak penting, bagi dia penting. Oh, bagi dia penting Macam mana? Sebab tu dia irrational. Kalau dia rasa tak penting, dia rational dah. Okay lah, I find another man. Okay, macam mana? Ni kalau kawan awak. Okay, satu tips, jangan letakkan diri kita pada diri orang lain. Sebab diri kita tak sama dengan diri orang lain. Corak pemikiran, corak tingkah laku, semua beza. So macam mana I nak touch kawan macam tu? Okay, isu pertama, kita tinggal boyfriend. Biasanya, apa yang awak rasa nasihat yang awak boleh bagi dia? Ataupun support system yang awak boleh bagi dia? Support yang Dan kelas ada idea? Soalan banyak dah ni. Boleh? Kalau pointer jatuh, macam mana I nak bantu? Bantu dia macam study sekali, macam bantu dia macam study sesama, buat latihan sekali. Okay, tu baru peranan rakan sebaya. Rakan sebaya dia tak suruh macam kau ni belajar je lah, nanti kan ni, tak boleh, kita macam together. Kau rasa apa yang kau perlu bantuan daripada aku yang aku boleh tolong? Kau nak study bersama aku tak? Supaya kau hilangkan kau punya perasaan yang memang kau dah down, pointer kau dah jatuh. Kita study sama-sama. Buka buku baru, macam tu. Macam nak bimbingkan kawan macam tu.
Jangan tu cakap, alang kau ni aku punya pointer lagi teruk daripada kau kalau kau nak tahu. Jangan. Tak sama. Diri kita tak sama. Kita berbeza. Kena ingat hashtag dalam hidup kita berbeza. Okay, setiap pemikiran kita sama. And then kalau putus cinta tu semua, macam mana you nak nasihatkan dia? Kena selami dulu pada dia juga. Tanya dia, kau dulu dengan tahap mana kau cinta kat dia? Planning kau dengan dia dulu macam mana? Kalau dia kata taklah, kau biasa-biasa je. Mungkin tak nak cuba ke buka hati kepada orang lain? Belum. Okay, kalau tak nak buka hati orang lain, apa aktiviti yang you boleh buat supaya you boleh lupakan dia? Contohnya kalau perempuan, of course lah suka shopping. Kalau lelaki mungkin suka main bola sepak, main futsal. Maksudnya transfer dia punya irrational belief system tu kepada aktiviti yang dia make a fun. Supaya dia tak keep thinking on that. Biasanya orang depression yang bermasalah ni sebab dia terlalu overthinking. Overthinking tu yang dia dah irrational belief system. Bila dia dah overthinking, dia keep thinking tapi dia thinking tu bukan benda yang positif. Dia akan thinking benda yang negatif. Kalau Umarus tadi cakap tak apa, gagal sekali bukan gagal selamanya, bagus. Yang tu maksudnya dia dah rational. Tapi macam mana kita nak bimbing kawan yang tak rational? Dia sentiasa rational. Aku memang bodoh, tak boleh buat apa-apa, masa depan gelap. Contoh kita nak dispute kawan kita, kau rasa dengan pointer kau jatuh ni, masa depan kau gelap ke? Kau yakin ke kalau pointer kau tetap tinggi, masa depan kau cerah? Dia cabar dia balik. Bagi dia fikir balik. Betul ke kalau kau anugerah Naik Chancellor, kau akan dapat gaji lebih mahal daripada orang yang bukan anugerah Naik Chancellor? Betul ke? Kau yakin? Cuba tanya dia, dispute dia balik. Tu cara-cara kita dispute orang. Tapi ketika dia tengah tenang, jangan ketika dia tengah nangis-nangis, kita tanya dia, tak bagus. Okay? REBT ni konsep dia utama adalah kita selam emosi dia. Okay? Sama juga kalau kita nak jumpa kawan-kawan yang baru kehilangan kawan-kawan meninggal, kita selang ke emosi. Kita jangan terus judgemental, kau memang salah kan, kenapa kau langgar undang-undang ni kan. Kita judge ke emosi tu sebab REBT tu nama ni pun dah rational emotive behavior therapy. Emotif, emosi, behavior, tingkah laku. Bagaimana emosi kita ni bertindak dengan tingkah laku. Sebab tu orang cakap hati, nafsu tu semua kan dia dalam proses emosi. Okay, good. So far nampaklah berjaya study dengan teori ni, especially Umarul. Ain pun okay, tapi dia jadi takut sikit nak jawab kat emosi tu. Okay, thank you so much. Okay, dah ada start soalan kawan-kawan tu. Pertama daripada Hanan. Hanan baru datang itu. Pentingkah REBT dalam diri seseorang individu? Pentingkah teknik patutnya soalan awak macam tu. Pentingkah teknik REBT? Okay, macam tu. Okay, untuk soalan pertama ni saya jawablah sesuai daripada Hanan Umairah, pentingkah REBT ni dalam seseorang individu. So basically REBT ni merupakan satu terapi yang digunakan oleh ahli terapi atau kaunselor atau ahli psikologi lah, tapi tak salah pun kalau kita sendiri nak amalkan REBT tu. Orang kata apa, benda tak pengobatan diri sendiri yang kita ubat diri kita sendiri. So saya rasa it's better, lebih baiklah kalau kita mahir, kita ada skill REBT dalam diri kita sendiri, supaya at least kalau macam tak ada member atau tengah seorang-seorang, boleh kita ubat diri kita sendiri tau, kalau kita ada REBT yang dah apa orang kata dah terpahat dalam otak, kita dah tahu apa nak kena buat dan sebagainya. So saya rasa penting. Okay, contohnya kalau Hanan, contohlah tak ada duit nak makan mahal kan. Kalau kawan ajak makan-makan dekat hotel apa semua, yang awak mampu nak makan KFC je. Jadi kalau orang yang irrational belief system, dia rasa macam menyesal lah, aku ni datang daripada keluarga yang susah lah, tak mampu lah, untungnya kawan-kawan datang daripada keluarga kaya. You just thinking, kalau orang rational dia akan fikir, at least aku dapat makan KFC, ada orang kat luar sana yang terlangsung tak makan, nampak? Maksudnya kita self-talk terus dengan diri. Ayat dia self-talk Umarul. Macam mana kita nak cakap dengan kita dengan cara yang positif. Sebenarnya teknik REBT ni boleh guna, memang kita guna pakai hari-hari dalam hidup kita. Contohnya kalau macam you pergi kelas, balik kelas assignment banyak. Contoh assignment dah start banyak, betul? Ni dah minggu ke-5 kan? Minggu ke-5 ni assignment dah banyak, bertubi-tubi assignment. Jadi kalau orang yang tak boleh rasional dalam pembelajaran, dia akan rasa, ya Allah, stres gila dengan ODL ni. Kerja bertubi-tubi tak selesai. Tapi kalau orang yang rasional, dia akan fikir macam mana? Ini memang adalah salah satu cara untuk aku dapatkan aku punya diploma. Tak ada cara yang lebih mudah untuk belajar. So dia akan jadi rasional. So kesusahan aku ni menunjukkan aku punya diploma nanti adalah sesuatu yang bernilai sebab aku sangat berusaha. Jadi dia sentiasa self-talk positif tentang diri dia. Jadi dia bereaksi positif dengan tekanan.
Irrational belief system adalah dia bereaksi negatif dengan tekanan. Bila tekanan datang, dia terus reaksi negatif. Patutnya tekanan datang, awak positif. Sebab nanti semua kat depan bonda ni akan jadi mak orang, jadi ayah orang. Esok tak kalah tiba-tiba anak melalak awak pukul. Kan? Mesti awak tenang macam mana nak bagi anak diam. Macam tu. Jadi kita dalam keadaan yang rasional. Alright? Hana menjawab tak? Menjawab bunda. Alright. Okay, seterusnya Aisyah Atirah. Ain. Okey, soalan dia apa cara-cara untuk kurangkan kita berfikiran negatif? Okey, cara dia macam bagi saya lah kan, kita kena surrounding dengan benda-benda positif lah. Macam kalau kita surrounding dengan positif, benda yang negatif macam susah tau nak masuk dalam fikiran kita. So kita macam selalu macam kalau negatif ni macam kalau kita ni selalu fikir bukan-bukan kan. Lagi? Dah betul dah. Ain, ayat awak tu tadi boleh tengok dah betul dah. Surrounding dengan orang positif, maksudnya kita perlu berkawan dengan orang-orang yang sentiasa positif. Betul. Betul ya, boleh berkawan dengan orang negatif, tapi berkawan dengan orang negatif tu dia macam sekadar-kadar saja je. Contohlah you ada macam public figure yang you follow, tapi you tengok public figure aku ni terlalu negatif itu tak kena, ini tak kena, unfollow terus. Jangan pening kepala. Tak ada markah pun kat situ. Maksudnya sama je macam kawan. Kalau kawan awak jenis asyik negatif je, kawan boleh. Tapi apa orang cakap, best BFF tak boleh lah. Sebab nanti aura negatif dengan positif mana senang charge. Rasa negatif benda. Betul. Nanti awak yang positif jadi negatif. Sebab benda yang baik dan jahat cepat. Benda yang baik lambat. Tu normal lah kita. Kalau orang kata tak boleh buat, jangan buang sampah. Sikit-sikit hati buang sampah. Tapi kat situ cubalah buang sampah lah kat sini. Orang tak buang sampah pun kat situ katnya. Kan? So maksudnya negatif tu dengan positif tu kena ingat. Negatif tu cepat tarik. Jadi avoid. Boleh tak Aisyah Atirah? Mana Aisyah Atirah? Boleh bunda. Okay, thank you. Okay, untuk soalan seterusnya daripada Nordiana. Adakah REBT boleh digunakan untuk seseorang yang mengalami depression? Yes, jawapan simple dia yes, sebab ada dalam slide kita. Slide nombor 3 tu memang dikatakan REBT ni sangat membantulah untuk membantu pesakit yang ada masalah kemurungan, bimbang, ketagihan dan sebagainya tu. Kenapa dia boleh REBT ni berkesan untuk guna untuk selesaikan masalah depression? Pada saya, ia adalah kerana kita bukan attack tapi kita akan try untuk somehow kita akan kita macam nak cakap kan dia cerita pada kita dia punya masalah dan sebagainya tu, dia bagi tahu kenapa sebab dia down, apa fikiran negatif dia dan sebagainya tu, and then dengan cara itulah kita boleh fikirkan something yang positif, kita tukarkan dengan fikiran negatif tu, kita pujuklah dia, kita cakap macam ni. Dia fikir negatif, kita cakap balik benda yang positif kat dia. Biasa isu pelajar apa? Stress assignment. Diana, biasa Nordiana Rashidi. Biasa isu pelajar apa? Yang cepat tangkap depres. Diana? Macam Umarul cakap tadi telah, stress assignment banyak. Okay, stress assignment banyak. Okay. Macam yang cakap, dia memang berkesan lah sebab dia melibatkan emosi orang tu, dia boleh main dengan emosi orang tu. Bila satu lagi tips boleh bagi you all. Kadang-kadang you fikir kenapa assignment banyak, cuba fikir bila dah habis belajar esok kena kerja kan. Awak tengok orang yang buat kerja satu hari 3 kerja. Contohlah seorang kerani bank, dia kerja office hour, dia akan balik kerja pukul 5 ataupun 6. Lepas pukul 6 dia buat kerja Uber. And then dia buat food panda untuk menjana pendapatan, untuk sesuaikan kehidupan dekat bandar ni. Mungkin gaji kerani kalau duduk pendalaman cukup, tapi bila duduk bandar, dia nak kena sama level dengan orang-orang yang gaji besar. Gaji yang sebelah tangan, ada orang gaji sebelah tangan 5 angka, ada yang gaji yang 10 angka, macam mana dia nak sesuaikan. Jadi awak bayangkan penatnya awak belajar tu berbanding dengan orang yang bekerja, urus anak, 2-3 kerja, mana yang penat? Dan lagi kalau engineer, kerja bawah cahaya matahari, dalam kilang yang panas,
Awak nak duduk macam bonda ke dalam pejabat aircon tak? Awak rasa sekarang ni stres kat awak ke stres kat dia orang kalau betul-betul? You all penat ke dia orang lagi penat? Saya rasa dia orang. Saya rasa kita penat kat Jadi sini. konsepnya kita bila kita belajar ni sebenarnya untuk kita resilient. Macam mana kita menyesuaikan sesuatu keadaan sebenarnya. Belajar ni teknik dia senang je. Rational ni adalah macam mana kita nak menyesuaikan diri kita dengan keadaan tu. Menyesuaikan diri kita dengan keadaan ni. Sebab ujian ni Allah bagi bukan sekali. Ujian Allah akan bagi sentiasa. Jadi macam mana you face. Benda tu yang kita nak. Tu yang dapat pahala tu kalau you dapat faith, redha and so on. Jadi itulah benda-benda tu. Kena ingat kalau penat belajar fikir alamak syurga, nak masuk syurga pun susah. Lagi nak dapat diploma. Fikir macam tu. Okay, boleh ni. Nurdiana Rashidi. Boleh Diana? Boleh bonda. Terus Nasuha Najihah. Macam mana nak yakinkan klien bahawa REBT ni cara yang efektif? Disebabkan REBT ni dia terapi yang melibatkan empathy atau kata lain ke kita ni dah masuk dalam macam kita kan kita macam dah masuk dalam hati klien tu. So kita bagi tahu kita macam bincang tentang emosi dia. So kalau kita cakap dengan dia macam cara dia macam kita ni faham dia kita faham dia jadi macam lebih efektif lah. Okay, ni bonda support sikit. Contohnya Nasuha, kalau kita klien datang, kita cakap dengan dia, okay, untuk perbincangan aku dengan kau ni aku guna teknik REBT Tak, sebenarnya REBT is kita punya basic knowledge je. Jadinya macam Ain cakap tadi memang ada part betul dah. Kita touch tentang emosi dia. Apa-apa kita touch emosi dia. Bagi dia nangis ke apa, kadang-kadang you jumpa kawan-kawan nangis kan. Kena marah dengan mak ke, kena marah dengan ayah ke, kena marah dengan boyfriend ke, kena marah dengan girlfriend, kena marah dengan pesyarah ke. Nangis, bersungguh nangis. Bagi dia nangis dulu. Nangis ni bagus, bagi dia nangis dulu. Bagi hormon nangis dia keluar. Nanti lepas nangis, awak kena ingat bila nangis, you penat tak lepas nangis? Lepas nangis penat ke tak penat? Nah benda. Ke korang tak pernah nangis ni? Nah. Ke ada yang Benar. Ada yang dah lama tak nangis. Air mata ni memang mahal betul lah ni. Dah lama tak nangis. Nangis ni penat sebab otak kita nangis, air mata keluar. At the same time, otak kita fikir. So dua benda kita gerak dalam satu masa. So penat. Sebab tu orang depan nangis kadang-kadang dia tidur nyenyak. Nangis tu bagus keluar semua. Tapi kadang-kadang ada orang dia dah nangis, awak dah bagi dia hug, nanti automatically dia akan macam reda. Okay lah, aku dah okay dah ni. Sama je macam kita kehilangan orang yang tersayang. Awak bayangkan kalau awak kehilangan orang sayang, contohnya kita jumpa kawan kita yang sama, yang muhrim ni, kita peluk dia kuat-kuat. Lagi kita peluk dia kuat, lagi kuat dia nangis. Tapi lepas dia dah nangis, dia dah habis, dia akan stop. Dia akan stop. Tapi dia lega taklah masa dia nangis ketika awak hug dia tu. Itu pun salah satu teknik REBT tanpa bercakap. Maksudnya kita selam emosi dia. Okay? Boleh Nasuha? Boleh? Boleh. Boleh bagi tips-tips ni adalah REBT ni bukannya untuk pengajian HPD 229 saja tau. Dia macam mana you nak guna aplikasi perkara-perkara ni dengan keadaan diri you sendiri. Kita dah belajar tingkat Johari, kemahiran berfikir, berkesan apa semua. Sebenarnya benda-benda you belajar ni benda nak you apply untuk diri you all. Sebab you tak akan sampai bila-bila ada orang akan guide you. You akan guide diri sendiri. Jadi basic knowledge ni kena ada dalam diri. Okay, Zafri Hakim. Okay, so soalan daripada Zafri Hakim, daripada Adam Rabili juga, bagaimana caranya nak menambah keyakinan satu dan bagaimana pelajar mengaplikasikan REBT dalam hidup mereka. So soalan macam mana nak tambah keyakinan tu saya jawab berdasarkan pengalaman saya sendirilah. Pada saya, kalau macam cara saya lah untuk increase saya punya confidence adalah biasa kalau macam hari-hari penting yang membuatkan saya takut dan sebagainya, saya akan start jaga, saya akan macam cakap okay, saya bangun pagi subuh dan sebagainya tu, lepas tu saya akan bersenam, saya akan jogging dan sebagainya. Itu cara saya lah. Saya akan jogging, saya akan bersenam sebab pada saya memang bersenam dan berjogging semua ni macam somehow release tension dalam kepala otak saya. Saya takkan serabut sangat dan somehow bila saya tak serabut, bila tak banyak sangat benda dalam kepala otak saya akan jadi lebih tenang dan bila saya tenang, saya akan jadi lagi
yakin lah, saya tak kisah. Saya macam kalau any benda tu takut, saya macam kisah apa aku buat je, macam tu. Saya akan saya akan jadi lebih berani lah, lebih confidence dengan cara macam tu. Malah bukannya itu saya main cakap je, sebab fakta sains pun menunjukkan bila kita bersenam, kita punya confidence kita memang meningkat. Somehow boost kita punya confidence lah, itu fakta sains lah, bukan saya cakap lah. Macam tu. And the next question is, bagaimana pelajar mengaplikasikan REBT dalam hidup mereka? So, macam mana kita nak guna REBT dalam hidup kita pada saya cara nak aplikasikan dia adalah dengan praktis kot. Mungkin tak, sebelum ni tak ramai yang tahu REBT ni apa kan, REBT ni terapi macam mana dan sebagainya. So bila kita dah bagi tahu dia REBT ni apa, macam mana dan sebagainya tu, untuk mengaplikasikan dia, saya sarankan untuk bila ada masalah, bila datangnya apa-apa fikiran negatif, fikiran yang tak rasional, yang macam orang kata overthinking lah dalam bahasa simple ni tu, cuba try untuk first kita cari dulu masalah tu, apa masalah, kita identify masalah tu dulu. Lepas tu kita identify apa perasaan yang buatkan kita nak nangis tu kan, apa perasaan yang buatkan kita serabut tu. Lepas tu kita tukar dia jadi positif. Benda negatif tu kita tukarkan dia jadi positif dan sebagainya. Pada saya itulah cara nak aplikasikan dia. Kita try untuk praktis lah orang kata. Bukan senang nak aplikasikan dia, tapi bila lama-lama nanti dia akan memahami sendirilah. Okay, betul. Dia tak salah macam cuba tu terus jadi. Jadi sikit lah, maybe 2/10. Okay, so soalan Zafri dengan Adam kan. And then memang tahu sebab tu kalau kawan-kawan murung ke apa, kalau you all murung, you perasan tak kalau you berkurung tu lagi masalah you lagi berserabut. Kadang-kadang awak duduk dalam bilik, tak nak keluar, tutup pintu. Ada je pelajar tak nak keluar pintu sampai parent call, puan anak saya ni tak keluar rumah pun, bila saya pergi kerja baru dia keluar rumah. Bila saya pergi kerja baru dia keluar makan, kalau tak dia berkurung. Sebenarnya tak, benda tu takkan bantu diri dia sebab dia tak keluar. Dia berkurungkan diri dia. Berkurung nanti kawan baik siapa yang datang? Syaitan. Kan? Konsep dia mudah Awak berkurung seorang-seorang, kawan baik siapa yang datang? Syaitan, pemikiran negatif. So bila saya datang, pikiran jadi fikir negatif ke fikir positif? Negatif benda. Jadi negatif akan banyak. Bila negatif banyak akan depress tak? Dia depress. Lagi akan depress, lagi akan murung, overthinking, burn out. Terus jadi mental health. Tak mahu macam tu. Selagi kita boleh beri caution, kita control diri kita. Alright? Boleh Adam Rabili dengan Zafri Hakim. Mana budak ni? Ada tak ni? Boleh benda. Boleh. Okay. Korang kat mana ada bunyi gagak ni? Okay, seterusnya Nur Atirah. Apakah yang akan berlaku sekiranya kita tidak menerapkan prinsip REBT dalam diri? Soalan ni macam berulang kan? Okay, jawab. Ain, bagi confidence sikit jawab. So, apa yang akan berlaku, dia akan jadi tak teratur lah. Dia macam susah kita nak ubatkan diri sendiri. Jadi macam kita ni susah lah sebab nak cari orang yang boleh buat REBT ni. Sebab dia macam kan REBT ni konsep dua. Awak kena fikir dua je senang. REBT ni macam mana awak bertindak rasional. Fikiran awak tu rasional. Bukan tak rasional. Bila awak buat sesuatu, awak fikir tu rasional ke tak aku buat benda ni? Contoh. Contoh dating, boyfriend ajak keluar malam-malam. Rasional ke tak? tak rasional. Fikir macam tu je. Dia dua jangan fikir yang dia punya teori awak yang slide tu memang bagus lah. Banyak-banyak jangan. Rasional ke tak? Cara tindakan awak tu, tingkah laku awak tu rasional ke tak? Tak rasional. Okay, so boleh jawab. So macam mana awak nak jawab soalan Atira tu? Contohnya dia tak terapkan perasaan rasional dalam diri. Maksudnya macam tu lah. Prinsip REBT ni rasional. Buat sesuatu macam flow without wing. Macam tu contoh lah. Aku ikut je. Aku tak boleh nak fikir apa-apa. Aku move on je. Tapi aku tak boleh fikir. Aku kosong. Berbantu tak? Bantu. Kalau orang maki dia pun dibiarkan. Orang pukul dia pun dibiarkan. Boleh. Macam mana? Pada saya lah kan, kalau macam tak terapkan, tak ada sikap rasional dalam diri sendiri,
macam bonda kata orang maki dia ke, orang downkan dia macam macam tu lah, dia macam tak ada apa-apa balasan dan sebagainya. Benda tu memanglah somehow macam apa orang kata lebih senang kan untuk kita palau je apa orang, tapi bila kita tak ada sikap rasional tu kan, kita seolah-olah membuka peluang untuk orang lain sakitkan kita lagi tau. Kita macam expose diri kita kepada bahaya yang lebih teruk. Mungkin maki-maki tu benda biasa lah sebab itu mulut. Setakat mulut je kita dengar boleh keluar, masuk telinga kanan boleh keluar tinggi. Tapi kalau macam bila kita buat macam tu, kemungkinan besar kita lagi expose diri kita kepada benda yang lebih bahaya dan sebagainya. Macam mana nak cakap kalau kita tak rasional kan, let's say lah benda buruk ni memang akan tetap berlaku. Kita minta ke tak minta ke memang akan datang juga benda buruk tu. So somehow let's say lah macam mana cakap Okay, tak apa. Cuba tanya Atira, apa perkara yang awak pernah rasa negatif yang awak keep thinking? Nur Atira, nama sedap ni. Nur Atira, apa benda yang awak selalu rasa benda negatif je kat awak? Boleh negatif macam mana benda? Apa yang awak rasa selalu macam self-talk tu negatif? Pernah ada tak? Macam tu. Bukan selalulah. Pernah ada tak self-talk negatif? Tak ada kot. Semua sentiasa positif? Saya jenis yang tak ambil kisah sangat. Jenis yang tak ambil kisah. Apa orang buat kat awak tak kisah, Atira? Saya lantak dia lah. Saya buat saya. Okay, good. Point dia lantak dia lah. Jadi dia bertingkah laku rasional tak dengan bila dia kata lantak dia lah? Rasional sebab dia rasa benda tu tak menggugat diri dia pun. Jadi bila dia, walaupun dia cakap lantak lah, maksudnya dia rasional. Dia tak memikirkan apa yang fikir, jadi sebab benda tu tak ada kena-mena dengan diri dia dan tak ada efek langsung. Jadi dia rasional tak kat situ? So dia rasional, so dah move on lah, tak ada masalah. Ni si Rashida Nordiana. Awak bukan kelas EC kan? Awak kelas EH kan? Bolehlah jawab soalan dia. So dia tanya bagaimana kita nak mendorong dan membantu kawan kita untuk bangkit dari kemurungan diri mereka. Dia is macam yang kita tahu, lain orang, lain cara dia untuk nak dorong kawan. So kalau macam saya, personal opinion daripada saya sendiri, kalau saya ni jenis, kalau macam saya tahu member tu murung, ada masalah, kemurungan dan sebagainya, saya akan spend time dengan dia tau. Saya akan duduk dengan dia, saya akan borak-borak dengan dia. Sebab pada saya, conversation adalah salah satu cara untuk kita release stress tau. Sama bila kita pendam, kita diam dan sebagainya, benda tu boleh buat kepala kita lagi serabut, lagi angin lah. Anything, mood swing ke apa, benda tu jadi lagi besar kalau kita diam. So bila kita buka mulut, kita bercerita dengan kawan, dia punya masalah tu tetap ada, tak hilang pun. Tapi dia punya agresif dia, segala benda, barang dia tu semua akan hilang. So kalau saya akan duduk dengan dia, saya borak dengan dia dan sebagainya. So dia boleh cakap dengan saya, kita communicate lah, buat lawak dan sebagainya, buat dia gelak dan sebagainya tu. So nanti dia punya dia tak adalah fikirkan sangat benda negatif. So dia dah jadi happy. So apa tu orang kata, environment positif tu dah ada kat situ tau. So lagi mudah untuk kita hasut dia untuk bangkit tau. So first, kita bukannya dia tengah murung kita cakap dengan dia, kau jangan sedih tu. Tak ada, kita tak macam tu. Kita nak dengar dulu dia punya masalah, biar dia habis semua, lepaskan dia punya angin semua tu. Lepas tu dia dah habis, dah settle, dah ringan kepala dia, baru kita hasut dia untuk kita bagi tahu dia lah apa kena buat dan sebagainya. Kau macam ni lah, macam ni macam tu. Itu kalau cara saya lah. Betul? Boleh jawab tak tu? Nasuha? Rashidah. Ni. Nana ni sebenarnya dia bukan kelas EC ni. Dia soal kat dalam grup ni. Nana, mana awak? Ya bonda, maaf bonda, lain kat sini duduk tu. Okay. Maaf bonda, saya tertanya sebab tadi saya left mic, jadi tak message yang bonda cakap Buddha BA dengan EC tu tak ada. Tu saya tanya tu. Okay, menjawab tak soalan tu, Nana? Jawab. Okay. Terima kasih. Alright. Dari Nur Azira. Jika kawan-kawan kita makin terus ingin melukakan diri, adakah RBT ni boleh membantu untuk mengubah fikirannya? Dia memang sangat membantu sebab RBT ni kan dia melibatkan emosi kan. So kita ni macam dapatlah tolong dia dengan lebih baik rasa macam
dapatlah halang dia daripada dia buat benda yang tak elok tau. Jadi kita macam, kita slow talk dengan dia. Kita tanya dia kenapa nak melukakan diri tu, apa masalah dia. Jadi macam kita kalau dia dah macam dah luahkan masalah dia, kita cuba macam selesaikan dengan secara macam slow-slow lah, macam slow-slow kita selesaikan masalah dia. Jawab tak tu? Siapa? Sebut nama kawan. Jawab ke? Jawab, thank you. Azira Iriani. Okey, Betul. soalan seterusnya daripada Farhana. Bilakah masa yang sesuai untuk menggunakan teori REBT? Okey, kalau macam jawapan detail dia, jawapan yang tak detail dia adalah bila-bila masa boleh pakai REBT. Sebab benda tu memang apa orang kata tak ada condition apa-apa pun yang kata okey kena cara macam ni baru kau boleh pakai REBT, tak ada pun. Benda tu boleh pakai bila-bila masa tengah marah ke, tengah sedih ke, bila-bila lah, tak kisah. Tapi kalau macam jawapan detail dia, kalau kalau cara saya lah, saya akan gunakan REBT ni selepas atau time orang tu dah, dia punya sedih tu dah makin kurang tau. So macam contoh dia tengah baran, saya tak akan guna REBT time tu, tak ada. Saya akan macam, saya duduk dengan dia kan, saya akan buat lawak ke atau sebagai contohnya. Saya kurangkan dia punya baran, saya kurangkan dia punya panas dia tu dulu. Bila dia dah sejuk, dia dah cool, time tu barulah saya boleh gunakan teori REBT ni untuk somehow jadikan dia lebih positif supaya elakkanlah benda-benda negatif ni masuk dalam kepala otak dia lagi. Macam tu pada saya. Menjawab tak Farha? Jawab, terima kasih. Sama. Okay, seterusnya soalan daripada Uzma Hamzah. Apakah yang akan berlaku kalau individu tersebut terlalu mempercayai masalah kehidupannya terlalu teruk? Apa yang berlakunya? Kehidupannya jadi macam tak teratur lah. Nanti macam dia macam life dia akan jadi teruk. So okay. So jadinya Faham tak Ain? Dia macam ni tau. Dah dapat dah. Dia macam ni tau. Betul lah. Dia akan berlaku Umaru, biar dia jawab. Pointer dia dari lagi tinggi daripada awak. So boleh expect dia patutnya lebih ke depan daripada awak. Go. Jadi memang dia akan berlaku, dia memang life dia akan jadi teruk lah. Lepas tu dia macam masalah dia teruk, penyelesaian dia macam sampai bila-bila dia takkan akan jadi semua akan jadi teruk lah. Jadi macam kita tak dapat nak, dia akan apa-apa masalah kita tak dapat selesai lah. Dari situ itu je lah kot. Okay, thank you. Yang tu soalan daripada apa? Uzma? Saya. Okay, so soalan seterusnya daripada Yana Amran. Bagaimana nak mengelak seseorang individu tu terlalu mempercayai pada kepercayaannya yang tidak rasional? Okay, so macam mana, soalan dia macam mana kita nak elakkan individu tu daripada belief apa yang dalam fikiran dia cakap kan. Contohnya fikiran negatifnya, aku ni tak pandai. So macam mana kita nak elakkan dia daripada percaya yang dia tak pandai? Pada saya lah kan, adalah kalau saya rasa ni cara saya lah. Kalau cara saya akan surround atau kelilingi diri saya dengan orang-orang yang saya nak. Sebagai contohnya, kalau saya nak jadi pandai dan saya tahu saya tak berapa pandai, sebagai contohnya, saya akan surround diri saya akan duduk lepak, minum-minum atau belajar dengan orang-orang yang pandai lah. Sebab kita punya vibe memang related sangat lah dengan kita punya environment. Kalau kita berkumpul dengan 5 orang yang pandai, kita akan jadi orang ke-6 yang pandai. Kita berkumpul dengan 5 orang perokok, kita akan jadi perokok yang ke-6 dan sebagainya tu. So itu adalah salah satu cara lah untuk kita elak daripada kita percaya yang kita ni negatif lah. Somehow kita benda negatif kan. So kita surround diri kita dengan
orang yang positif dengan dalam environment yang positif, so that kita akan terelak, kita akan dapat larilah daripada, bukan dapat lari pun, tapi kita dapat reduce negative effect tu pada diri kita. Tu pada pandangan saya lah. Jawab tak Yana? Noliana? So contoh kalau orang tu introvert introvert kan. Kalau you cakap kalau dia macam tak berapa nak pandai tapi dia nak percaya diri dia pandai juga. So kita kena bergaul dengan 5 orang lagi, right? So kalau orang tu dia jenis tak nak bergaul, macam mana pula? Okey, ni tadi ada kita orang bincang sama-sama buat tu. Ni okey. Untuk introverts, yalah kita faham lah introvert ni dia orang kalau macam cari kawan, dia orang bukan dia orang yang tegur kawan dia orang, tapi kawan dia orang yang tegur dia orang dan sebagainya tu. So pada saya kalau macam orang tu introvert, agak sukarlah kalau dia nak tegur. So macam mana cakap kalau saya sendiri, saya susah, saya bukan introvert, so saya tak boleh letakkan diri saya sebagai introvert tau. So saya akan jadi orang yang berkawan dengan introvert tu. Kalau member ni nampaklah dia tengah murung, dia tengah overthinking, dia macam nampak runsing semacam, saya sendirilah yang akan pergi dekat dia, saya sendiri akan duduk dengan dia, borak dengan dia dan tanya dia, weh kau kenapa kan, kau cerita dengan aku, ni really stress ke apa ke. Itu adalah cara saya lah, which is saya sendiri yang akan tegur kawan saya tu. Sebab yelah dia introvert, saya tak berapa introvert, so then saya beranilah nak tegur macam tu. Yana introvert ke extrovert ke ambivert? Cuba boleh teka. Malah lah nak guess petang-petang ni. Okay, terima kasih. Nak jawab. Tapi Bonda rasa awak extrovert tak? Yana terlebih. Sebab orang introvert dia tak soal. Okay, so saya minta maaf benda. Betul benda. Biasanya kalau introvert, dia memang tak beritahu hal orang. Dan contohnya kalau awak kata, saya ni introvert, tapi dalam kelas awak bersoal, awak extrovert sebenarnya. Sebab introvert konsep dia adalah, dia suka soal satu-satu. Dia akan PM lecturer, PM tepi, tanya kawan PM tepi. Dia introvert, dia takut dalam kelompok yang ramai walaupun secara virtual. Tapi orang yang extrovert, dia tak ada masalah dalam kelompok yang besar. Jadi biasanya kalau pelajar boleh tanya dalam kelas dia extrovert. Sebab dia tak ada masalah dalam kelompok yang besar. Maksudnya awak boleh bentuk diri awak sebagai orang yang extrovert. Sentiasa bereaksi positif dalam keadaan sekeliling yang ramai. Tak ada masalah. Okay. Alright. So seterusnya, Soalan daripada Maisara. Bagaimana nak terapkan REBT ni kepada kawan-kawan? So nak terapkan REBT ni, kita ni kena tunjuk contoh yang baik lah. Macam kalau kawan-kawan kan kita akan tengok perangai kita kan. So diorang macam kalau diorang akan tengok perangai kita baik, diorang mesti akan terikut juga. Sebab kita kita tunjuklah contoh REBT ni selalu. So diorang akan ikut lah. Menjawab ke? Saya nak jawab pun. Ya, menjawab. Dia jawab. Dia macam lari sikit tetap. Macam lari. Awak. Bonda tak buka mic Bonda. macam mana nak terap kepada kawan-kawan? Kita duk cakap, okay, kau guna teknik REBT tak boleh. Ain sendiri yang kena main peranan diri Ain. Awak macam mana bertingkah laku secara sentiasa positif thinking, sentiasa bukan fakta kalau apa-apa isu awak selidik, awak bukan senang orang yang bukan senang melatah, macam tu lah. Awak bukan netizen yang entah apa-apa. Kalau jadi netizen pun, netizen yang nampak level intelektual, macam tu. Jadi, automatically terap tak kat kawan-kawan? Aku suka betul lah Ain tu, dia sentiasa positif. Tapi kalau awak pun tak apply kat diri awak, lepas tu nak suruh orang lain apply, tak boleh. Awak lu apply. Contohnya aku memang planning, kalau kewangan mak aku bagi sebulan 300, aku manage betul-betul 300 ni memang cukup untuk 30 hari. So aku kira lah satu hari aku kena makan berapa ringgit. Kalau aku dah terlebih makan hari ni, esok aku puasa. Nampak? Awak dah sini ada planning itu. So kawan-kawan awak yang ada masalah financial problem pun rasa, lah aku tak pernah rancang lah kewangan aku. Patutlah aku over limit aku punya financial. Contoh. Ni,
Awak apply dulu dia awak. Faham Ain? Faham dia. Okay, seterusnya. Okay, so daripada Atikah Azam, dalam melaksanakan proses kaunseling, teori memainkan peranan yang penting. Sejauh manakah terapi REBT dapat membantu dalam sesi kaunseling individu yang berkesan? So soalan dia sejauh mana? Jawapan saya jauh sangat. Apa tu REBT ni nak kata tak adalah orang kata memang confirm berkesan, tapi dalam general answer ni jawapan yang keseluruhannya boleh dikatakan cukup berkesan lah. Kenapa dia cukup berkesan? Sebab pada saya orang tu dia boleh jadi kaunselor yang baik kalau dia boleh faham kita punya perasaan tau. Dia ada satu ability atau kita panggil empathy. Macam simpati, simpati bermaksud kita kesian dengan dia. Tapi empathy bermaksud kita faham dia. And kalau empathy ni, orang ni dia ada skill empathy yang cukup bagus, kita akan lebih percayakan dia dan kita masalah yang kita ada tu kan kita boleh selesaikan sama-sama dengan dia sebab dia seolah-olah dia jadi macam kita, ada dua otak selesaikan satu masalah. So memang sangat berkesan lah REBT ni sebab dia ada sifat empathy yang bagus, dia boleh faham perasaan kita, dia boleh faham apa yang kita rasa and so on lah. So sangat-sangat lah berkesan ni insyaAllah. Faham tak? Faham tak? Menjawab tak Atikah? Menjawab, terima kasih. Muhammad Danish. Bolehkah terapi REBT ni digunakan pada diri sendiri? Jawapannya boleh. Sebab kalau ikutkan kalau kita pandai tahu kita punya emosi ke ataupun kita dapat mengenal pasti masalah kita, kita bolehlah macam kita punya sebab lagi bagus lah sebab kita boleh dapat kita dapat selesaikan, kita dapat ubatlah diri sendiri kita tak perlu susahkan orang lain. Masalah tu kita boleh handle. Jawab ke? Mana si Kemal? Jawab ke Akmal? Mal? Muhammad Danish yang tanya. Akmal ni ke Muhammad Danish? Muhammad Danish. Jawab ke? Saya rasa Jawab. Okay, so soalan seterusnya daripada Akmal Ali. Adakah terapi REBT ni sesuai digunakan untuk semua orang? Saya tak adalah rasa 100% semua orang, let's say lah ada 100 orang, 100% tu boleh pakai REBT, tak adalah macam tu. Tapi saya yakin majoritinya REBT ni sangat berkesan untuk dia lah sebab mungkin around 85 out of 100 macam tu. Sebab REBT ni memang macam yang saya cakap tadi, benda ni melibatkan emosi dan empathy. So bila anything yang melibatkan skill empathy ni sangat bagus untuk kita ubat orang tu, untuk kita counselling orang tu, kita ubah pemikiran dia jadi lebih baik. So kalau soalan awak dia sesuai ke tidak untuk gunakan kepada semua orang, jawapan dia sesuai untuk majoriti orang, tapi mestilah ada setengah orang yang memang mungkin cara dia lebih unik, agak orang kata advance lagi lah. Macam tu mungkin ada cara lain lah kita boleh pakai pukau hipnosis dia bukan macam tu. Dia boleh guna pakai untuk semua orang tapi bergantung pada situasi orang tu pada ketika tu. Okay, contohlah kalau kita jumpa kawan-kawan kita yang kehilangan orang kawan baik, ahli keluarga meninggal dunia, kita tak guna REBT, kita guna grief counselling. Grief counselling tu adalah satu teori di mana kita kehilangan selama-lamanya. Jadi REBT tu mungkin kita boleh guna selepas the next session. First tu kita touch dulu, grief dulu. Kita panggil grief therapy. Dia tengok situasi Akmal ni. Boleh pakai untuk semua orang tapi tengok situasi isu dia pada ketika tu lah. Contohnya Akmal Ali ada masalah nak isi minyak kereta, tak ada duit. Takkanlah Umar kata jom kita guna teknik REBT. Betul. Tak boleh, dia kena teknik reality, here and now. Untuk naik presenter. Reality maksudnya here and now ni masalah nak isi minyak ni, tak isi minyak kita tak gerak. Tak ada kita tanya kembali kau punya emosi okey tak kalau kita go tak ada minyak ni tak ada.
Jadi kita tengok situasi. Jawab tak Akmal? Cuma macam mana awak bertingkah laku dengan REBT untuk diri awak adalah bila kita tak ada minyak, jangan panik. Nak letak air ke apa semua, nak nangis ke jangan. Fikir solution. Rasionalkan diri awak macam mana nak fikir solution untuk perkara tu. Contohnya ngurat awet-awet tepi jalan ke, kan, hello kawan-kawan ke, contoh. Kena find a solution. So before find a solution, mesti kita kena bertingkah laku rasional. Jangan panik. Orang yang tak bertingkah laku rasional, biasanya dia senang panic attack. Dia senang panik. Sikit senang panik. Sikit senang panik. Sebab dia tak rasional. Dia irrational je. So dia mudah untuk dapat panic attack. Okay. Soalan seterusnya pada Nur Atira. Muhammad Sazmi tak ada? Nur Atira? Apakah situasi yang sesuai? Apakah situasi yang sesuai bagi diri seorang itu untuk menggunakan teori RBT? Keadaan situasi kritikal macam panas baran ataupun terlalu sedih any situation lah, kalau any situation yang macam surrounding everything negatif lah, RBT dia boleh pakai, still boleh pakai. Okay, menjawab tak Nur Atira? Jawab, terima kasih. Okay, thank you so much untuk Umaru Sidki dan Siti Nur Ain. Dan terima kasih juga untuk pelajar yang bertanya. So far Sazmi tak ada Alright, seterusnya grup untuk teori realiti. Nur Alisha. Nur Alisha ada? Nur Alisha ada? Ada tu boleh nampak? Nur Alisha? Ya benda. Awak ready ke tak nak present? Amira dia tak dapat nak present hari ni lah benda. Boleh tangguh ke? Amira demam. Awak? Saya pun tak ready lagi sebab dalam jadual tu kan ingatkan minggu depan 17 November. Oh 10 dan 17 November. Okay. So siapa ni? Aina Amira demam Ya, dia kata dia ambil test untuk COVID. Siapa-siapa yang demam sekarang cepat-cepat buat test COVID So bonda tunggu you punya video minggu depan Alisha dengan Aina, okay? So next week. Okay, bagi benda yang tak ada datang ni, okay, Sazmi tak datang Okay, yang tak dapat nak soal next group ni boleh tanya. Nurul Afika Syahira ada tak? Ada benda. Okay, apa yang awak faham dengan konsep REBT? Untuk diri awak. Setiap orang yang belum soal ni sebab next presenter minggu depan. Sebab tak ready untuk minggu ni. Okay, boleh nak soalan dia mudah je. Daripada teknik REBT ni, apa yang you boleh apply dalam diri awak? Soalan pertama, okay. Person pertama yang kena jawab, Nurul Afika. Apa yang awak boleh apply dalam diri? Macam kalau saya kan, saya memang jenis yang cepat overthinking. So daripada konsep REBT ni saya macam boleh belajar untuk comfort diri saya lah instead of berharap orang pujuk. Okay. Okay. Maksudnya self talk positif untuk diri sendiri dulu, betul? Betul. Tak mengharapkan bantuan orang lain. Okay, thank you. Seterusnya Yusradini. Yusradini? Hello, Yusradini, nampak tu warna orange tulisan dia? Apa yang REBT ni yang you boleh apply dengan diri you? Bunda tak tengok kat luar, diri kita dulu. Bunda apa dia tadi? Okay, daripada Umaru dan Ain dah present tadi tentang teori REBT. Yang awak dah dengar juga soalan daripada kawan-kawan. Apa perkara daripada positif daripada REBT ni yang awak boleh apply untuk diri awak? Apa teknik REBT ni yang awak boleh apply untuk diri awak? Yang lain-lain ready jawapan? Sekejap benda. Tadi dengar? Tadi dengar ke tak dengar? Cepat, tak lama lagi nak pilihan raya ke-18 kan? Kita nak jadi pemimpin. Kalau kita sendiri pun tak integriti dengan kelas, macam mana kita nak jadi pemimpin masa akan datang?
Macam tadi Bonda tanya kebaikan Bonda kan. Apa yang Yus boleh apply dalam diri Yus? Kalau macam contoh, kalau saya macam overthinking, saya boleh gunakan teknik tu untuk atasi saya punya overthinking. Kan? Yus dah datang jumpa Bonda kan? Yang dah tengok gambar tu pun dah. Kan? Jadi kalau overthinking, fikir balik. Betul ke fikir? Sebab bila overthinking, you akan cepat pening tak? Pening, penat betul tak? Cepat. Rasa macam kadang-kadang rasa macam asalah aku fikir pasal benda ni tak penting pun sebenarnya. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Seterusnya Aina Amira. Aina Amina dia ni kan tak sihat. Aina Amira make sure ambil COVID test kalau apa-apa demam berlarutan. Okey, Muhammad Syamirul Rohaizam. Ada tak? Muhammad Syamirul? Tu ada tu. S. Jangan malukan nama S. Syamirul? 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 Depan ni no Eliana Eliana Balkis. Syamirul? Okay. Chat ke? Tak ada pun bunyi chat. Tak boleh cakap, boleh soal kat sini. Syamirul? Tak ada? Dia walaupun ada kat sini, kalau tak ada suara X No Elina? Saya Bonda. Soalan sama Sama, semua soalan sama. Dan boleh ready jawab. Okay. Teknik REBT ni dia mendorong kita untuk sentiasa fikir positif daripada fikir benda-benda yang negatif. Macam Bonda cakap tadi, benda negatif senang attract kan. So bila teknik REBT ni, kita takkan buat benda bukan-bukan lah macam bunuh diri semua tu. Okay, boleh terima. Okay, seterusnya thank you. Syafiq Daniel. Ya Bonda, jawapan saya sama je macam diorang cakap tadi kan. Kalau Bonda banyak orang kenal saya ni terlampau overthinking. Sebab daripada situ maybe saya boleh guna teori REBT ni yang ABCDEF ni mungkin saya boleh fikir tentang kesan sebab bila kita overthinking ni dia ada 50-50% untuk kita 50% tu betul, yang kita overthinking tu dan lebih 50% tu mungkin jadi salah. Jadi daripada yang C tu kita boleh fikir tentang consequences pada diri kita sendiri. Kalau benda yang kita overthinking tu betul, consequences dia adalah kita boleh putus kawan dengan dia ataupun kita kalau yang betul-betul kita boleh fikir balik apa salah kita, macam mana kita buat dekat dia sampai kita perlu overthinking. Dan kalau 50% tu salah, kita maybe boleh dengan seorang kawan tu kita boleh putus kawan sebab kita tak trust dia, kita tak letak sepenuhnya kita punya trust dekat dia lah. Jadi that makes us untrustworthy lah in that sense. Jadi teori REBT ni penting untuk kita memikirkan balik tentang apa yang kita dah buat. Okay, good. Seterusnya Siti Asha Adnan. Soalan sama kan Bonda? Ya sayang. Okey, apa yang saya faham tentang REBT ni merupakan satu teknik di mana teknik ni dia setiap orang ada. Dia cuma orang tu tahu macam mana nak handle ke tak. Jadi REBT ni mostly dia macam kita kena sentiasa fikir benda tu secara rasional. Jadi macam contohlah kan kalau semua orang kan mesti pernah overthinking. Jadi kita kena selalu fikir yang benda tu secara positif. Dalam macam kalau kita risau dekat satu benda tu, kita kena fikir mesti ada hikmah dalam satu benda tu. Kenapa terjadi? Macam contohlah dalam ujian, dalam hidup kita kena fikir benda tu secara positif je. Kenapa benda tu jadi kat kita. Jadi macam tu lah. Okay, thank you. Seterusnya Siti Aisyah Sabudin pula. Okay, untuk terapi RBT ni bagi saya dia memainkan, dia mostly main dekat kita punya emosi, macam mana kita control kita punya emosi tu.
Contoh kalau saya kan introvert kan. So macam kalau saya overthinking ke, ada masalah ke, so saya mostly akan macam pendam. So kalau untuk introvert macam saya memerlukan someone untuk comfort saya lah. Tak kisahlah dia dengar ke, dia peluk ke, just untuk macam saya keluarkan apa yang terpendam dalam diri lah. So kat situ juga kat situ juga kita kena sentiasa, tak ada sentiasa tapi macam at least fikir positif, jangan bagi negatif tu trap kita. So bila negatif tu trap kita, dah macam-macam lah kita nak bunuh diri lah, nak main kelar-kelar tangan lah, semua tu. So basically benda ni tu main dia dekat kita punya emosi. Tu je. Okay, thank you. Seterusnya Alisha. Bagi saya pula kan mostly teori REBT ni melibatkan emosi kan. So macam kalau kita banyak masalah ke apa kan, sebelum nak buat apa-apa macam nak melukakan diri ke apa, kita kena fikir dulu apa kesan dia selepas tu. Banyak baik ke banyak buruk. Bukan setakat kesan kat diri kita je tapi kesan kat orang sekeliling juga. Oh, okay, good. Alright, by the way, minggu ni you all semua siapa je yang ada kat college? Course apa yang ada kat college? BA 117 tak ada kan? Hello? BA 117 tak ada? EC 110 ada? Pelajar bisnes ada tak dekat college? Hello? Bisnes rata-rata memang tak ada tak masuk college pun dia. Bisnes dia masuk tahun depan kan? Betul. Civil? Tak sure. Civil ada yang masuk, ada yang kekal, ada yang balik. Yang week 8 terus diorang balik kot. Itulah. Tapi ada yang masuk kan? Okay, kimia? Kimia kebanyakannya masuk week 8 sampai habis. Syafiq belum masuk kan? Belum. Saya masuk minggu 8 nanti. Electric? Kita orang balik after midterm. After midterm. Minggu depan kita nak balik apa benda? Tak, sekarang ni masuk bonda you all ada kat college kan? Ada. Minggu depan. Bonda nak buat perjumpaan dengan you all yang ada kat campus dulu, kita buat perjumpaan hari Jumaat boleh? Ke you all pergi dating? Tak. Jumaat kita jumpa dekat Padang. Pukul 8 pagi boleh? Nanti yang batch baru masuk pun bonda akan buat perjumpaan dengan diorang juga. Kiranya ramai-ramai ke benda? Ramai-ramai lah tapi pakai SOP lah. Oh. Nanti bonda pinjam bola tampar ke, bola apa ke. Tapi siapa yang boleh bantu bonda booking court tu awal-awal? Pukul 8 penuh tak court? Penuh. Korang pagi dah penuh kat court Bukan petang-petang je korang penuh kat court? Pagi pun penuh. Tapi kan bonda, berdasarkan pengalaman SEM 2 duduk sana, kan bilik saya sebelah padang futsal semua tu memang pagi-pagi penuh bonda. Pagi pun penuh, petang pun penuh. Petang lagi penuh. Petang memang tak boleh, bonda tak boleh buat perjumpaan petang. Bonda tahu padang tu petang beratur. Sebab bonda pernah main bola tampar. Mula dia orang tak tahu bonda kaunselor. Tapi bila dia orang tahu bonda kaunselor, bonda asyik dapat bola je. Okay, kita buat perjumpaan depan pejabat bonda lah, boleh? Boleh tak? Unit kejayaan dan kaunseling, bangunan budi siswa Aras 2. Buat dekat bilik bonda? Bilik bonda lah. Tapi kat depan bilik bonda tu kan ada ruang lega. Boleh je insyaAllah. Mandangan tak boleh nak ke Padang. Pukul 8.30 lah. Kejap je. 8.30 pagi? Bonda buat aktiviti dengan you all secara face to face sebelum you all balik. Sesi bergambar sekali. Kalau tak jumpa dah ni, dah balik kan? Dah balik tak tahu lagi tahun depan COVID ke balik ke dah. Memang tak berjumpa ni nanti. Asyik berjumpa dalam ni je lah. Sebab you all tak pernah jumpa, bonda tak pernah jumpa you all face to face lagi Awak batch yang bonda tak jumpa face to face. At least senior tu ada satu SEM dengan bonda face to face. Boleh? Minggu ni deal
Pelajar EC 110, EE 111. Kita buat perjumpaan minggu ni hari Jumaat pagi pukul 8.30 pagi. Mekanikal ada kat dalam ni. Alisha kat dalam ke kat luar Alisha? Dekat rumah. Alisha kat rumah. Okey. Maksudnya yang untuk kimia dengan mekanikal next. Next time after midterm. Betul? Boleh? Pakai baju paste. Boleh? Boleh benda. Okay, thank you so much. Kita keep in touch lah, jumpa sekejap, ambil gambar. Kau tak rugi, ya Allah, masing-masing beli baju, tak pakai buat aktiviti kan? Kena buat satu perjumpaan. Nampaklah ambil gambar beramai pakai baju tu, ada lah aktivitinya. Jadi memandangkan kita takut perjumpaan, terus kumpul kat pejabat bonda, dekat ruang lega budi siswa ni, betul-betul depan office bonda. Nanti bonda akan datang lah, tunggu. Siapa yang boleh jadi ketua kat sini Siapa yang boleh jadi ketua? Siapa yang boleh jadi ketua untuk kumpul? Daripada sivil, ada tak? Boleh bagi kerja dekat ni lah. Adam Rabili, boleh Adam Rabili? Adam Rabili dah live Dah live, sampaikan dekat dia. Boleh? Siapa kelas dia? Semua kelas dia dah live ke? Akmal Ali lah. Akmal Ali ada? Noliana lah, Noliana ada nanti? Ada bonda. Nanti kumpulkan kawan-kawan depan tu sebentar kita kehadiran bonda. Okay. Untuk civil je ke atau semua? Tak, yang ada CV yang ada kat kolej ni, CV dengan illiterate je. Okay bonda. Nanti you just kumpul tu, cakap dalam grup je lah Liana. Okay. Okay, nasib lah ada juga orang extrovert dalam kelas ni. Boleh bantu. Okay, itu saja. Itu saja kalau kita hari ni. Jangan lupa solat maghrib apa semua. Makan, jaga kesihatan dengan baik. Jaga diri baik-baik. Kena ingat, telefon mak ayah selalu kalau ada mak ayah ataupun penjaga you all. Keep in touch selalu. Okay, sekian saja. Thank you so much. Assalamualaikum semua. Terima kasih bonda. Salam bonda. Terima kasih bonda. Assalamualaikum. Salam. Bonda. Terima kasih bonda. Alright. Bye-bye bonda. Jumpa week 8. Bye bonda. Terima kasih bonda. Jumaat ni jumpa Fik. Online. Online. InsyaAllah. Okay. Yang tu online je. Okay. Bye-bye bonda. Bye.